Hasty generalization. Hasty generalization bermaksud generalisasi pantas atau kesimpulan yang dibuat secara tergesa-gesa. Kesalahan falasi jenis ini kerap berlaku dalam kalangan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana seorang itu mengeluarkan hujah atau sesuatu fakta bersandarkan kepada justifikasi yang tidak tepat atau seimbang. Ianya bergantung kepada sumber yang kecil tetapi diaplikasikan kepada skop yang lebih besar. Contoh, Aminah mengatakan bahawa subjek falsafah itu sukar. Ali juga mengatakan bahawa subjek falsafah itu sukar. Maka subjek falsafah itu sukar. Pengalaman dua orang dalam kes ini tidak cukup untuk membuat kesimpulan bahawa subjek falsafah itu sukar. Isu semasa, peristiwa ledakan World Trade Center di New York pada 11 September 2001. Melalui peristiwa ini, majoriti orang barat menganggap bahawa kelompok Muslim sebagai pengganas dengan gelaran teroris. Pernyataan tersebut adalah salah kerana peristiwa tersebut merupakan salah satu daripada rancangan Yahudi untuk memburukkan agama Islam. Circular reasoning. Apakah itu circular reasoning? Falasi circular reasoning terjadi jika seseorang menganggap A sebagai bukti bagi B, tetapi juga sebaliknya B dianggap sebagai bukti A. Hal ini menghasilkan sebuah lingkaran pemikiran yang sebenarnya tidak dapat digunakan untuk menghasilkan kesimpulan. Contohnya, apa buktinya bumi itu tidak bulat? Jika bumi bulat, mereka akan memberi kita gambar-gambar yang menunjukkan bumi itu bulat. Ini adalah gambar bumi itu bulat yang diambil dari luar angkasa. Semua gambar bumi bulat itu adalah palsu kerana bumi tidak bulat. Penyokong flat earth atau bumi datar sering menggunakan circular reasoning bagi mempertahankan pendapat mereka. Contohnya, mereka menganggap semua gambar bumi bulat adalah palsu kerana tidak mungkin dapat mengambil gambar tersebut jika bumi itu datar. Mereka akan menjadikan tiada gambar asli sebagai bukti bumi itu tidak bulat. Tiada kesimpulan yang dapat diambil dari circular reasoning ini. Yang keempat ialah slippery slope. Slippery slope adalah ketika satu langkah kejadian akan menimbulkan langkah-langkah lain yang sangat panjang dan menimbulkan kesan yang signifikan. Sebagai contoh, bonding sekolah akan menyebabkan grade seseorang itu menurun. Bonding sekolah juga akan menyebabkan sukar untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Akhirnya, maka hasil daripada contoh tersebut kita dapat melihat bahawa suatu masalah yang kecil akan menimbulkan masalah yang besar. Oleh itu, apabila kita kaitkan dengan isu pengangguran dan jenayah di Malaysia, maka falasi jenis slippery slope sedikit sebanyak menjadi faktor yang menyumbang. Falasi strawman atau dikenali juga sebagai falasi orang jerami merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam berfikir yang sering berlaku di kalangan masyarakat. Dalam hujah ini, seseorang menyerang satu-satu hujah yang didakwanya adalah hujah lawan. Seseorang yang menggunakan falasi strawman menyerang sesuatu hujah yang diciptanya sendiri atau berlebih-lebihan dalam menanggapi hujah tersebut. Namun pada hakikatnya ia bukanlah hujah pihak lawannya. Secara umumnya, falasi ini berlaku dalam pelbagai bentuk. Namun kebiasaannya semua bentuk menggunakan teknik yang sama, iaitu memutar balik hujah pihak lawan, memfokuskan hujah dari satu aspek saja dan mengkritik pendapat pihak lawan. Pernahkah anda mendengar tentang isu ini? Isu ini berlaku apabila seorang aktivis iaitu Latifah Koya menegaskan bahawa wanita muslimah tidak wajar dipaksa bertudung. Beliau mengatakan bahawa amalan berhijab bukanlah perkara yang diajar di dalam Al-Quran tetapi hanya budaya Arab kuno sahaja. Beliau berhujah menggunakan bentuk falasi ini di mana telah memutarbalikkan tafsiran Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Pihak mufti telah memberi penjelasan berkaitan isu ini kerana ia boleh menimbulkan salah faham di kalangan masyarakat. Logik dan falasi yang seterusnya ialah ad hominem.
Definisi. Pertama, salah satu logik falasi. Kedua, mematahkan hujah seseorang dengan menggunakan hal peribadi individu tersebut. Ketiga, ad hominem bermaksud maupun sama. Keempat, singkatan daripada argumenten ad hominem. Isu semasa tentang ad hominem. Pertolongan Ustaz Abilu kepada mereka yang memerlukan pada musim PKP ketika COVID-19 berlaku di Malaysia. Yang terakhir adalah false dichotomy ataupun dikotomi palsu. Jadi, apakah itu false dichotomy? False dichotomy ialah sering disebut sebagai argumen hitam putih atau hanya memberikan dua pilihan walaupun masih banyak pilihan yang lain. Ia terjadi apabila seseorang memberikan dua buah pandangan atau pilihan seakan-akan hanya kedua hal tersebut yang benar. Jika salah satu benar, maka yang lain pastinya salah. Faktanya, ada kebanyakan senario alternatif, bukan hanya kedua pilihan tersebut sahaja. Isu semasa berkenaan dengan false dichotomy iaitu sebagai contoh logik falasi mengenai bentuk bumi sama ada datar ataupun piring atau sfera seperti limau yang masih berlaku bukan sahaja di Malaysia, malah dianggap sebagai fenomena global. Jadi kesimpulannya, oleh itu mari kita mengelakkan logik falasi dalam kehidupan kerana selain menyesatkan secara logik, ia juga menyusahkan kita kerana membuatkan kita berburuk sangka terhadap orang lain. Sekian sahaja. Terima kasih.